Dana AP anda. Bersama dengan Speaker Parlimen Puan Halimah Yaakob yang juga pengerusi bagi Jawatan Kuasa Generasi Perintis, ya, yang kita sedang bincangkan sekarang ini tentang package dan juga faedah-faedah yang boleh diraih, ya, dengan adanya kad Generasi Perintis yang cukup istimewa sekali hanya untuk generasi perintis berusia 65 tahun pada tahun ini, ya, dan mereka boleh menggunakannya dan telah menjadi seorang warga Singapura sebelum 1987. Dan apa lagi agaknya langkah-langkah seterusnya bagi membantu generasi perintis yang memerlukan lebih lagi, Puan? Saya rasa banyak juga yang telah difikirkan oleh pemerintah. Satu daripadanya adalah MediShield sepanjang hayat. MediShield sepanjang hayat akan diperkenalkan di penghujung tahun 2015. Dan ia merupakan satu skim yang amat baik kerana kalau digunakan dengan pakej perintis, ia bermakna bahawa seorang perintis tu kalau mereka berumur 80 tahun ke atas langsung tidak perlu membayar apa-apa premium, iaitu premium bagi insurans MediShield sepanjang hayat. Dan ada keistimewaannya lagi, bagi mereka setelah kita ada MediShield sepanjang hayat ni, ia bermakna bahawa kos rawatan di hospital bagi bil-bil yang besar akan dikurangkan, akan banyak dikurangkan. Ini sesuatu yang akan juga mengurangkan beban bagi perintis kita kerana kita ketahui semasa seseorang tu bila usianya lebih lanjut lebih memerlukan rawatan di hospital. Jadi saya rasa itu sesuatu yang penting. Satu lagi juga skim yang ada ialah skim pendapatan sepanjang hayat CPF bagi warga tua, CPF Life. Itu juga saya rasa penting kita tahu apakah kegunaannya. Jadi jika seseorang tu mempunyai skim CPF Life ni, bermakna setiap bulan setelah mereka berumur 65 tahun, mereka akan dapat bayaran bulanan daripada di bawah skim ini. Jadi skim-skim tersebut ni semua yang penting juga, bukan sekadar kita ada skim-skim. Kita ada skim Pioneer Package Perintis, MediShield sepanjang hayat, kita ada CPF Life. Namun yang penting juga harus ada usaha-usaha untuk membuat masyarakat kita, golongan perintis, keluarga mereka memahami apakah tujuan dan bagaimana skim-skim itu dapat digunakan. Itu saya rasa merupakan satu cabaran. Kerana mengatakan saja tentang skim ini tidak mencukupi lah. Sebenarnya apabila anda bertemu dengan penduduk, ya, apa agaknya hambatan mereka untuk memahami lebih mendalam lagi tentang PGP ini? Satu daripadanya adalah mereka tidak tahu sama ada mereka perlu membuat permohonan, dan saya harus bagi tahu mereka mereka akan dapat menggunakan skim itu secara otomatis. Ia akan diberikan kepada mereka secara otomatis. Dan mereka kadang juga sedikit kebingungan. Mereka mempunyai kad cas biru misalnya, dan sekarang mereka mempunyai kad perintis. Jadi saya katakan pada mereka, kad cas tu tak payah digunakan. Mereka cuma bawa satu kad saja, kad perintis. Jadi mereka nak pergi ke klinik private ke, pergi ke hospital ke, poliklinik, specialist klinik, semua mereka hanya perlu bawa kad perintis. Satu kad saja. Satu kad saja. Jadi one card you can travel lah, itu maksudnya. Itu sesuatu yang penting. Dan kita juga harus membuat banyak usaha dengan melalui sesi dialog dan juga melalui platform-platform lain. Dan misalnya satu daripada apa yang kita dah lakukan PGJC, iaitu Jawatan Kuasa Bersama Package Perintis ini, kita mempunyai suatu sesi kita adakan selama 3 hari. Kita bekerjasama dengan REACH di Juchat Kompleks masa bulan puasa untuk mendampingi masyarakat, untuk memberitahu mereka tentang pakej perintis ini. Jadi lebih ramai lah usaha, lebih ramai yang dapat tahu tentang butir-butir terperinci. Jadi mereka telah dengar, kita cakap tentang perintis, ramai telah dengar, butir-butir terperinci itu yang mereka kurang faham. Jadi itu yang harus kita sering menyatakan kepada mereka. Dan bukan mereka saja, keluarga mereka, supaya dapatlah keluarga mereka memberitahu mereka bagaimana untuk menggunakan ini. Dan misalnya pada hari ini, satu lagi aspek tentang pakej perintis ni yang penting adalah wang sejumlah $1,200
yang dapat digunakan oleh perintis yang kurang sihat, kurang upaya. Misalnya mereka tidak dapat makan sendiri, pergi ke tandas sendiri ataupun berjalan sendiri, mereka perlu bantuan, mereka boleh mendapat $1,200 di bawah package perintis. Jadi bagi kawasan undi saya, misalnya pada hari ini, saya telah bekerjasama dengan Jurong Health untuk membawa doktor, fisioterapis ke kelab masyarakat saya, di mana perintis-perintis yang kita tahu melalui tugas kita di tiap-tiap hari, dan juga di mana pemimpin akar umbi saya tahu tentang keadaan mereka. Jadi mereka telah pun pergi pada hari ini mendapatkan apa yang dikatakan functional assessment. Jadi perlu ada sertifikat daripada doktor yang mengatakan mereka tidak boleh melakukan 3 perkara. Tak boleh makan sendiri, mandi sendiri, berjalan sendiri. Kemudian di report yang diberikan oleh doktor atau fisioterapis tu kita berikan kepada pemerintah. Pemerintah akan memberikan perintis tersebut 1,200 tahun ataupun 100 sebulan. Jadi mereka harus mendapat pengiktirafan dari doktor atau fisioterapis. Jadi pada hari ini saya lakukannya di kawasan undi saya lah. Jadi dengan bekerjasama dengan Jurong Health, ada doktor di sana, mereka datang, kemudahan bagi mereka. Jadi itu antara usaha-usahanya ya untuk memastikan yang golongan perintis kita faham apa yang mereka layak terima dan sebagainya, dan manfaat dari manfaatnya. Dan untuk betul. mereka yang sudah ada memang keadaan mereka begitu, adakah apa yang mereka perlu lakukan dengan pengesahan daripada doktor itu? Ke mana mereka boleh bawa pengesahan itu untuk mendapatkan 1,200? Dalam package perintis yang mereka terima tu ada surat, ada borang. Borang tu mereka harus bawa borang tu kepada doktor. Setelah dipenuhi borang tu oleh doktor, mereka harus hantarkan borang tu kepada Agency for Integrated Care. Di situ ada tertera dituliskan apa yang harus mereka lakukan. Jadi saya khawatirlah kadang kalau banyak sangat manfaat kita beri namun tidak difahami, tidak digunakan, itu yang penting. Sayang, tentu sekali sayang. Jadi anggota keluarga juga, anda yang mendengar saat ini, ya, anak-anak, cucu-cucu, ya, kalau punya ibu ayah dan juga datuk nenek yang tergolong dalam mereka yang layak ini, golongan generasi perintis ini, apa kata semak-semakkanlah, tengokkan suratnya. Dan pertama sekali saya sering mendengar tentang komersial yang keluar beritahu alamat terkini. Betul. Masih tukar pada alamat terkini. Saya rasa itu penting kerana buat masa ni saya rasa hampir kesemua harus telah terima kad mereka. Namun ada yang mengatakan semasa saya berjumpa mereka tidak terima, dan saya rasa mungkin alamat mereka bukan alamat yang terkini. Mungkin mereka duduk dengan seorang anak dan berpindah kepada rumah lain tapi tak ditukar kan address mereka. Jadi mereka harus lihat sama ada address mereka telah ditukar atau tidak. Kalau tidak ditukar, mungkin mereka jadi package perintis itu tidak akan tersampai kepada mereka. Jika itu yang berlaku pun macam mana pula ya? Boleh. Jadi apa yang boleh dilakukan, anak-anak mereka boleh kemudian timbulkan perkara ini dengan Agency for Integrated Care ataupun dengan Kementerian Kesihatan. Ini suatu perkara yang amat kecil lah, tapi ia bermakna bahawa penggunaan kad tu terlewat kan, mereka tak dapat gunakan. Mereka boleh gunakan bermula dari 1 September. Jadi kalau jadi kita mahu mereka dapat gunakannya secepat mungkin lah. Tentunya. Tentu sekali ya. Begitu banyak sekali, dan pastinya kita ingin anda generasi perintis dan keluarga kepada generasi perintis memanfaatkan segala apa yang ada ni. Betul. Kerana ia pasti akan membantu dari segi ekonomi, mutu kesihatan dan sebagainya ya. Dan mengurangkan tekanan.